Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mentajam di utara Semenanjung, Malaysia. Sekarang buat masa ini saya tinggal di Kluang, Johor dan selamat menyertai program saya, di mana saya akan menghuraikan dan membuat analisa dengan kalian tentang peperiksaan SPM Bahasa Melayu kod kertas 1103, dan hari ini saya akan membincangkan dengan kalian kertas 2. Sebab sebelum ini saya sudah menghuraikan dan berkongsi dengan kalian kaedah keperluan kertas 1. Sudah pun saya membincangkan dengan kalian. Jadi sesi ini saya akan ke kertas 2. Dipanggil ujian bertulis, tetapi sebenarnya dia jatuh pada bahagian pemahaman. Okey? Baik. Kertas 2, kamu diberi masa, kalian diberi masa 2 jam 30 minit. 2 jam 30 minit. Dan kertas 2 100 markah penuh. Dan saya ingin membuat pembetulan sebab sebelum ini video saya yang pertama saya telah menulis 110 ataupun 110 markah. Jadi itu salah. Jadi sekarang saya membuat pembetulan. Kertas 1 100 markah. 100 markah untuk kertas 1. Kertas 2 sama juga 100 markah penuh. Jadi kertas 2, apakah keperluan kertas 2? Jadi kita boleh tengok di papan putih, saya telah menulis dan kalian boleh melihat. Kertas 2 lebih miring kepada pemahaman, tapi namanya masih ujian bertulis. Dan dia dibahagikan kepada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B, bahagian C. Bahagian A dipanggil sistem dan aplikasi bahasa. Sistem kita tahu, aplikasi maksudnya penggunaan bahasanya. Jadi ada 5 soalan dalam bahagian 1. Dan kelima-5 soalan itu kita boleh dapat markah penuh 35 markah. Dan kita harus menjawab semua soalan, tidak ada pilihan. Dan ia dibahagikan kepada 5 soalan. Jadi yang pertama dipanggil morfologi. Morfologi sebenarnya nahu ataupun tata bahasa. Contohnya kata majmuk, contohnya kata transitif, kata kerja tak transitif. Okey? Sintaksi. Sintaksi sebenarnya adalah struktur ayat. Contohnya ayat biasa kita tukar kepada ayat songsang, itu dipanggil, bahagian itu adalah sintaksi. Penyuntingan daripada perkataan sunting. Waktu kita sunting, kita betulkan. Jadi sebenarnya ini adalah satu petikan atau satu rencana yang pendek di mana kamu diperlukan untuk menyunting. Jadi biasanya mencari perkataan yang ada kesalahan perkataan, dan kita betulkan, kita sunting, petikan ataupun rencana. Soalan yang keempat ialah bahasa Melayu standard. Soalan ini kamu dikehendaki untuk menterjemah bahasa Melayu klasik atau tradisional ke bahasa Melayu moden, seperti bahasa yang kita menggunakan seharian sekarang. Jadi bahasa Melayu moden itu kita panggil bahasa Melayu standard. Jadi bahagian ini, soalan keempat sebenarnya ialah penterjemahan dari tradisional ke bahasa moden atau bahasa standard. Biasanya diberi 1 perenggan atau 2 perenggan. Peribahasa. Jadi para pelajar harus pandai peribahasa. Mungkin diberi satu rencana pendek, cerita pendek, kita dikehendaki untuk memberi peribahasa atau maksud peribahasa. Okey, jadi kelima-5 soalan ini jatuh pada bahagian A,
5 soalan. Mesti jawab semua. Bahagian B pula. Bahagian B kita panggilnya pemahaman. Jadi bahagian ini 3 soalan, 35 markah seperti ini. 35 markah seperti bahagian A. Dan ketiga soalan itu kamu harus menjawab semua. Kamu tidak boleh pilih. Kalian mesti jawab semua. Di sini ada 2 soalan. Soalan 6 dan 7. Dan di sini 1 soalan. Soalan 8. Jadi kesemuanya 3 soalan. Soalan 6 dan 7 berdasarkan petikan umum ataupun drama, cerpen, prosa tradisional, puisi tradisional saja. Semua didapati dalam buku kamu, buku kalian. Sebab kalian ingat ya, tingkatan 4, tingkatan 5 masing-masing diberi 2 buah buku. Satu itu novel, satu lagi itu ada semua yang ada cerpen di dalam, drama di dalam, puisi tradisional ataupun prosa ataupun sajak. Buku yang kedua itu dia akan pilih dan keluarkan soalan dari sini. 2 soalan. Sama ada umum kah, drama kah, cerpen dalam bentuk pemahaman. Maksudnya soalan yang dikeluarkan itu kalian mesti betul-betul faham petikan ataupun drama, kemudian jawab soalan dalam bentuk pemahaman. Soalan ke-8 ialah novel. Kita tahu setiap negeri mempunyai novel masing-masing. Seperti di Johor sini, novel tingkatan 4 di Sebalik Dinara. Tingkatan 5 Silir Daksina, kalau saya tidak silap. Jadi novel itu soalannya dibahagikan kepada 2 soalan. Soalan yang pertama 4 markah. Yang 4 markah itu dia adalah satu petikan yang diambil dari salah sebuah novel yang mungkin kamu tidak pernah atau tidak diberi peluang untuk mengkaji, tetapi tidak mengapa. Jadi waktu kamu melihat petikan dan dia di bawah dia tulis dipetik dari novel ini, kamu jangan bimbang. Saya tidak pernah membuat novel ini, tidak mengapa. Sebab jawaban petikan ini boleh didapati dalam petikan itu juga. Biasanya dalam bentuk hebat. Maksudnya kamu boleh memikir dan menjawab dengan pendapat sendiri. Jadi untuk bahagian pertama ini 4 markah. Ia diambil dari sebuah novel. Mungkin dibuat oleh negeri yang lain. Dan seperti saya sebut tadi, jangan kalian bimbang. Sebab jawapan itu memang boleh didapati dalam petikan tanpa mengetahui seluruh buku itu. Oke, jadi jangan bimbang. Jawapan di sana. Tetapi yang kedua, bahagian 26 markah itu memang itu kamu mesti pilih satu daripada novel, mungkin 2. Waktu mungkin kamu disuruh untuk bandingkan. Tapi biasanya saya tengok soalan peperiksaan rujukan, dia cakap pilih 1. Oke, tengoklah bagaimana lembaga peperiksaan mengeluarkan soalan. Tapi kamu jangan bimbang sebab buku itu kamu bebas untuk memilih novel yang mana kamu mau menjawab. Jadi novel yang kamu sangat fasih, kamu pilihlah novel itu, ya. Dan soalannya biasalah, mungkin tema ataupun ciri-ciri keistimewaan, ataupun watak utama, watak sampingan, pengajaran, latar belakang dan sebagainya, atau nilai-nilai murni. Oke, watak dan perwatakan. Soalannya sebegini, atau peristiwa-peristiwa yang tidak dapat kamu lupakan dalam cerita ini, atau kesan-kesan yang kamu mendapat melalui pembacaan novel ini. Oke, so ini memang yang 6 markah itu memang kamu pilih sebuah novel yang pernah kamu mengkaji. Jadi kamu boleh pilih. Kalau dia cakap 1 sahaja, kamu boleh pilih sama ada dari buku tingkatan 4 atau tingkatan 5. Dan soalan yang seterusnya jatuh pada bahagian C. Jadi yang ini
memang soalan ke-9. Okey? Rumusan. Jadi kamu pun tahu, kaedah menjawab rumusan mesti ada pengenalan, penutup dan isi. Isinya dia beri petikan yang agak panjang. Jadi isinya dibahagikan kepada isi tersurat dan isi tersirat. Kesemuanya 8 hujah penting. So, kamu boleh pilih 6 hujah tersurat, iaitu terus dipetik dari petikan. Dan kamu sendiri bekalkan 2 isi tersirat. Tersirat itu adalah dari pemikiran kamu, pendapat kamu untuk menyokong jawaban. Jadi, kamu pilihlah. Dia perlukan 8 hujah. Jadi kamu boleh pilih 6 tersurat, artinya pilih terus daripada petikan, dan 2 itu kamu sendiri bekalkan. Ataupun sebaliknya, maksudnya kamu pilih 2 dari petikan, sendiri bekalkan 6 isi sendiri, isi tersirat. Okey, tersirat maksudnya secara tidak langsung berkenaan dengan petikan yang kamu telah membaca. Ataupun 4-4. Maksudnya 4 tersurat, 4 tersirat. Ataupun 3-5. Pokoknya kita ada 8. Kita ada 8 hujah-hujah dan mesti bekalkan kesimpulan. Kamu sendiri mesti membuat kesimpulan dan memberi pengenalan. Jadi, ia seperti satu karangan yang telah kamu bentuk. Hanya dia adalah apa yang kamu mendapat daripada petikan yang panjang, kamu pendekkan sahajalah. Okey, so begitu sahaja. Semua soalan ini, rumusan itu mesti menjawab dan ia sangat berat, 30 markah. Keberatannya 30 markah. Jadi rumusan itu kamu mesti cuba, kalian mesti cuba membuat dengan baik sekali sebab markahnya agak berat, 30 markah. Dan kamu diberi 2 jam 30 minit untuk habiskan semua. Jadi sebagai seorang calon peperiksaan, kalian mesti tahu pemarkahan. Kamu mesti tahu keperluan peperiksaan dan kamu membuat persediaan mengikut masa keperluan peperiksaan. Dan kamu mesti tahu, di samping mengetahui pemarkahan, di samping kita tahu apa diperlukan untuk menduduki peperiksaan, kamu mesti tahu juga apakah bahan-bahan ataupun isi-isi, apakah jenis ataupun format peperiksaan, apakah jenis atau bahagian peperiksaan. Jadi kamu mesti tahu kamu diperiksa atas apa. Dan jikalau saya menduduki peperiksaan, saya akan tengok, biasanya lembaga peperiksaan akan mencadangkan berapa masa untuk setiap bahagian. Jadi cubalah kalian jangan melebihi masa yang dicadangkan. Jadi jikalau tidak habis, mungkin dia cadangkan setengah jam 30 minit. Tetapi sudah sampai 30 menit, belum habis lagi. Jikalau saya calon dan saya belum habis, saya akan terus ke soalan yang lain. Sebab jangan lupa, setiap bahagian ada markah yang tertentu. Kita jangan gunakan semua masa untuk buat ini dengan terbaik. Akhirnya 35 markah juga. Jadi pastikan setiap bahagian kita buatlah. Jangan melebihi masa yang dicadangkan. Katakan ini masa dicadangkan, kamu belum habis, biarlah terus ke sini. Tapi di sini kamu mesti cepatkan sedikit dan jimat mungkin 10 menit. Dan ini kamu ikut masa atau jimat boleh. Masa yang melebihi itu kamu balik ke soalan, ke bahagian A dan habiskan. Jadi setiap soalan kamu mesti buat, supaya kamu boleh dapat markah yang terbaik untuk sendiri. Okey, jadi sekian sampai sini sahaja. Seterusnya saya akan menghuraikan dan menganalisa kertas 3, sekarang kertas 2. Okey, dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Dan saya akan jumpa kalian di kertas
Kod 1103/3. Sekarang 2. Oke, sekian, terima kasih.